Terima kasih rakan penyampai di Negeri Sembilan. Pengisian Selamat Pagi Malaysia hari ini banyak ya. Kita dah sentuh tadi soal kepimpinan dalam keluarga. Betul. Apa aktiviti yang kita boleh lakukan Tuition. untuk kita tajamkan kata skill kepimpinan anak-anak dan juga ibu bapa. Kita juga ada Tuition dari rumah tadi. Tuition dari rumah. Cikgunya tak biasa depan kamera. Tapi dah lama-lama nanti dia biasalah kita ucapkan. Betul. Itu satu inisiatif diorang untuk memberi pendidikan secara percuma. Maksudnya seluruh Malaysia dapat menikmati pengajaran dan pembelajaran daripada cikgu-cikgu yang agak popular di media sosial. Dan yang penting kita ada TV pendidikan sekarang ni di saluran TV OK. Jangan lupa pukul 9 hingga 10 tadi dah lepas dan slot yang seterusnya pukul 1. Ya, dan selepas ini juga kita akan bercerita mengenai COVID-19 ini dan juga kita akan bercerita mengenai kesan psikologi terutamanya kepada pelajar dan juga pensyarah. Yang mana kalau kita tahu IPTA, IPTS, Pusat Pengajaran dan juga Pembelajaran ditutup sementara waktu. Ada pensyarah yang meneruskan pengajaran dan pembelajaran menerusi dalam talian. Ada juga yang tangguh pelajaran. Jadi kesan terhadap psikologinya bagaimana? Itu kita nak bersama dengan siapa, Syafika? Kita nak bersama dengan Dr. Nuryanti Jali, Fellow Peransarah Media UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Doktor, kalau hari itu kita sama-sama dalam studio kan. Hari ini kita daripada rumah. Ya, kita nak bagi tahu bahawa kita juga boleh bekerja daripada rumah dengan teknologi yang kita ada dan merupakan satu inisiatif yang dilakukan oleh RTM bahawa untuk kita social distancing. Tidak amalkan kontak, kalau boleh tidak mengamalkan kontak secara rapatlah. Cuma sebelum kita pergi kepada kesan psikologi kepada pensyarah dan juga kepada pelajar ini, kalau kita lihat tular di media sosial masih ada lagi sedih di kalangan masyarakat kita yang memuat naik video-video yang masyarakat kita ni memarahi petugas-petugas, contohnya memarahi polis, memarahi doktor, panas baran terhadap mereka. Apa sebenarnya kesan psikologi kepada terutama golongan Barisan Harapan ini? Doktor, silakan. Ini sekiranya kita bercerita berkenaan dengan kesan psikologi disebabkan oleh COVID-19 ini. COVID-19 semestinya telah mengganggu kita punya rutin harian. Kalau sebelum ini kita boleh keluar bebas untuk pergi shopping di luar dan sebagainya. Dan tiba-tiba kita punya rutin harian ini telah terganggu kerana penyebaran penyakit yang sangat berbahaya ini. Jadi kesan psikologinya adalah termasuk gejala kemurungan, kita stres, kita rasa gelisah dan resah. Jadi sebenarnya kalau dari segi psikologi ini, dan kita lihat video-video yang telah tular di sosial media, orang marah dengan polis, orang marah dengan doktor dan sebagainya, telah dijelaskan oleh banyak ahli psikologi termasuk seorang American psychologist bernama Jack Bremer yang telah mengeluarkan artikel penyelidikan pada tahun 1966 melalui teorinya yang bernama psychological reactance, di mana dia menyatakan sekiranya manusia ini kita sukakan kebebasan. Jadi kalau tiba-tiba kebebasan itu tersekat dan terancam akibat situasi dan juga pelaksanaan RMO contohnya sekarang ini, kita sebagai individu rasa sangat gelisah dan cuba mendapatkan kebebasan itu semula dengan cara yang pelbagai. Contohnya marah orang. Marah orang, kita tak nak dengar arahan, kita tak nak dengar orang cakap, kita tak boleh keluar rumah dan kita melawan. Jadi itu sebenarnya adalah reaksi normal apabila kita berada di dalam krisis-krisis sebegini, contohnya sekarang di ketika COVID-19 ini. Doktor, dalam tempoh fasa PKP ni ada dua situasi kalau melibatkan pelajar. Ada yang sudah balik ke rumah bersama dengan keluarga masing-masing, bahagialah, makan terjaga, segala-galanya terjaga. Ada satu lagi situasi di mana pelajar ini PKP di hostel. Bagaimana, apa nasihat doktor sebenarnya kepada mereka yang terutamanya yang berada di hostel ni agar mereka tidak rasa kemurungan, mungkin tidak rasa sedih? Silakan. Saya sebenarnya mempunyai pelajar saya sendiri yang sedang tersangkut di dalam asrama di dalam UiTM, terutama pelajar-pelajar daripada Sabah dan Sarawak. Kerana mereka tak sempat. Kita dalam 2 hari nak beli tiket dan keluarga kita pun tak mampu nak beli tiket dan sebagainya. Tiket pun dah habis. Jadi pesanan saya kepada pelajar-pelajar yang berada di asrama untuk tidak terlalu risau dari segi maksud saya
tidak terlalu menggelisahkan diri sendiri dengan membaca perkara-perkara yang menakutkan di sosial media, contohnya hanya bergantung kepada sumber-sumber sahih daripada TV ataupun Facebook Live, KKM contohnya, dan cuba sedaya upaya untuk mengekalkan rutin normal kita tanpa perlu keluar. Kalau selalu exercise di dalam bilik. Kalau selalunya waktu time begini kita belajar di dalam bilik, dan selalu berhubung dengan keluarga, bercakap dengan kawan-kawan. Sekiranya kita rasa kita stres dan tak ada orang nak bercakap dengan kita jangan risau, kerana kita ada untuk UiTM sendiri kita ada counselor available untuk pelajar hubungi, dan juga kalau NGO pula kita ada Befrienders untuk bercakap dengan pelajar-pelajar yang mengalami keresahan jiwa dan mental contohnya disebabkan oleh COVID-19 ini. Dan sekarang kalau kita lihat juga di universiti macam yang awal-awal tadi saya kata, ada universiti yang menangguhkan proses PKP ini, proses pengajaran dan juga pembelajaran. Ada juga yang meneruskan tetapi menggunakan kaedah dalam talian. Jadi mungkin apabila kita melihat kaedah dalam talian ini digunakan mengajar daripada rumah, adakah ia menambah tekanan kepada tenaga pengajar ataupun kepada pelajar yang dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran tersebut? Tekanan itu bertambah ataupun bagaimana, dan bagaimana kita nak kawal tekanan yang bertambah itu mungkin? Sekiranya kita lihat kita punya transisi kepada pengajaran online ini berlaku secara tiba-tiba. Kita tidak menjangka yang akan berlaku RMO ini, kawalan pergerakan ini. Jadi kalau dari segi perspektif sebagai pensyarah, kita juga mengalami sedikit kesukaran untuk memindahkan cara pengajaran kita pergi ke online. Begitu juga student yang sebelum ini kita ada kelas yang cukup lengkap dan situasi yang terkawal dalam kelas untuk belajar. Tiba-tiba belajar dekat rumah sebelah adik pula, sebelah mak masak pula. Kalau rumah besar tak apa, kalau rumah kecil semua kita berkumpul satu tempat, jadi proses pembelajaran itu adalah sedikit sukar. Jadi saya ada menulis artikel berkenaan dengan ini, ya. Bagaimana caranya untuk pensyarah dan juga pelajar belajar secara seefektif mungkin during ketika kawalan pergerakan di seluruh negara ini adalah dengan, contohnya saya sebagai pensyarah mungkin perlu mengambil tahu bagaimanakah kondisi setiap pelajar saya, adakah mereka mempunyai akses internet yang sentiasa stabil, adakah mereka mempunyai laptop ataupun bahan pembelajaran yang cukup untuk kita belajar online. Dan kalau pensyarah juga harusnya juga lebih kreatif, ya. Kita mungkin tak boleh nak buat live all the time, kerana student mungkin ada gangguan keluarga, maksudnya adik bermain all the time. Jadi pensyarah boleh merakam video contohnya, ataupun merakam short lecture menggunakan audio recording dan sebarkan melalui grup WhatsApp contohnya. Kita kena kreatif, kerana kita harus sedar walaupun kita di Malaysia ini internet kita 80%, tetapi 80% penetrasi, ya, di seluruh negara, yes. Tetapi tidak bermaksud kelajuan kita ni sama. Kalau dekat Kuala Lumpur laju, dekat Sabah Sarawak belum tentu. Sebab saya sendiri kalau saya balik kampung memang ada internet, tapi Jadi kita harus berfikir macam mana nak pastikan pengajaran kita itu sampai kepada student. Mungkin ada yang pakai video, ada yang kita buat independent study contohnya, kita bagi assignment, budak belajar sendiri secara sendiri, dan juga kita kena pembahagian lah, ada yang live, ada yang record, ada independent study, supaya proses pembelajaran itu kreatif dan sampailah kepada student walaupun tiada terdapat perbezaan jurang internet penetration itu tadi. Jadi saya sarankan kepada pensyarah untuk sebelum kita nak mulakan, kita tanya dulu student kita, awak ada ni tak, awak ada ni tak, bila yang patut kita buat pengajaran tu macam mana, supaya untuk pastikan semua boleh join kita punya kelas, tak ada yang tertinggal. Dalam fasa PKP ni, bagaimana sebenarnya kita nak memastikan tahap psikologi kita di tahap yang sentiasa positif, arah pun baik saja? Mungkin doktor ada tips yang boleh dikongsikan?
sedikit tips yang saya boleh kongsikan yang saya praktiskan sendiri adalah saya cuba kurangkan untuk membaca berita-berita yang tidak sahih. Kita bukan daripada sumber yang profesional. Contohnya saya setiap hari kalau saya nak tahu perkembangan terbaru, saya refer kepada RTM 1 pukul 5. Saya tunggu kita punya DG Health General kita untuk Dr. Hisham untuk bagi perkembangan terbaru. Jadi saranan saya satu kepada orang yang berada di rumah, cuba kita untuk membaca perkara-perkara yang boleh menakutkan kita sendiri dan refer kepada sumber sahih. Kedua, cuba untuk menjalankan kehidupan senormal mungkin seperti yang kita lalui sebelum RMO, tanpa keluar ke rumah, senaman, cuba hobi baru, belajar skill baru dan sebagainya. Dan kepada student-student ataupun mereka yang tidak dapat berhubung dengan keluarga secara fizikal kerana berada di tempat lain, boleh berhubung selalu menggunakan panggilan telefon, call mak selalu dan sebagainya. Doktor, kita nak ke Sabah sekejap. Kebetulan doktor ada kat sini, pensyarah UiTM. Kita nak tengok cerita pagi di Sabah ini, kebajikan siswa dan siswi UiTM PKP Fasa 2, yang mana kita akan ke UiTM Kota Kinabalu. Kita saksikan dulu, doktor. Silakan Sabah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi Malaysia. Baik, kalau semalam kita berkongsi mengenai penghasilan intubasi oleh pelajar-pelajar ILP Kota Kinabalu, dan pagi ini pula kami ingin berkongsi secara langsung daripada Kolej Manukan UiTM Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu, kerana kita ingin berkongsi mengenai situasi ataupun suasana yang berada di kolej ini, terutamanya dalam aspek kebajikan pelajar. Dan untuk itu kita terus saja bersama dengan tetamu kita, Rektor UiTM Cawangan Sabah, Profesor Datuk Dr. Abdul Kadir Roslin. Datuk, terima kasih bersama kami ya. Dan untuk yang pertama ini, Datuk, fasa pertama kita telah jalani pun Perintah Kawalan Pergerakan itu, dan untuk fasa kedua ini bagaimana pula persiapan pihak UiTM sendiri khususnya dalam aspek kebajikan? Assalamualaikum, terima kasih. Selamat pagi Malaysia, terima kasih RTM. Alhamdulillah kita di UiTM Cawangan Sabah terus apa kata orang tu berusaha ya dengan sebaik mungkin untuk kebajikan pelajar kita yang berada di kampus. Alhamdulillah kita memasuki fasa kedua dan kita teruskan apa kata orang tu proses menjaga kebajikan pelajar kita dengan lebih baik. I think pengalaman mengajar kita, dan going forward kita dapat memberikan barangkali perkhidmatan yang lebih baik berbanding fasa pertama, walaupun kita tahu as we go forward lebih lama lebih banyak cabaran-cabaran baru, tapi kita yakin dengan kerjasama semua pihak, terutama dari pelajar sendiri, untuk apa kata orang tu berkongsi dengan kita, memberi feedback, input bagaimana kita dapat menyediakan perkhidmatan yang lebih baik. Dan alhamdulillah sepanjang PKP 2 ini yang kita telah lalui sejak beberapa hari yang lepas, nampaknya pelajar-pelajar terus tabah, dan insya-Allah kita melihat ini sebagai satu peluang kepada mereka untuk melatih diri ya, untuk lebih tabah dan lebih cekal dalam menghadapi situasi yang sukar. Baik, selain daripada sumbangan yang diberikan oleh kerajaan, saya difahamkan UiTM sendiri menerima banyak sumbangan daripada pihak luar. Mungkin boleh dikongsikan? Alhamdulillah kita di UiTM Cawangan Sabah kita rasa sangat bertuah. Kita mendapat sokongan yang begitu hebat daripada pelbagai pihak, khususnya daripada pihak alumni, pihak rakan usahawan kita, pihak korporat. Dan untuk rekod setakat ini kita telah menerima, saya ingat, lebih daripada 100 lebih dari segi bilangannya ya, pihak penyumbang dan pihak yang bersama-sama kita untuk mendukung kita punya usaha untuk memberikan yang terbaik kepada pelajar kita. Contohnya pada hari ini kita sebenarnya juga sedang menerima penghantaran barang-barang bantuan supply yang ini khusus untuk pelajar-pelajar kita yang tinggal di kampus, tapi juga
sebenarnya untuk mereka yang tinggal di kawasan di luar yang kita panggil sebagai pelajar non-resident. So terima kasih hari ini kita dibantu oleh usahawan yang juga merupakan alumni kita, Bakat Group, dan sebenarnya pagi ini sepatutnya kita juga bersama-sama dengan syarikat elektrik Sabah Sdn Bhd yang sudi menyumbangkan wang sebanyak 10,000 pagi ini untuk digunakan untuk membantu para pelajar kita. Tapi saya ingat saya tak boleh sebut semua. Ramai yang beri sumbangan, hanya Allah sahaja ganjaran yang lebih luas untuk mereka ini, dan insya-Allah kalau sudi kita terus lagi demi untuk kebajikan dan keselesaan anak-anak kita di kampus. Terima kasih semua. Ya, baik. Yang terakhir sekali mungkin boleh dikongsikan, selain daripada keperluan dari segi kebajikan dan sebagainya, aspek psikologi juga mungkin perlu dilihat. Bagaimana pihak UiTM menangani situasi ini, Datuk? Betul tu Mas Rona. I think itu salah satu aspek yang kita tak boleh pandang ringan. Selepas diumumkan PKP yang kedua, sebenarnya para pelajar sudah looking forward untuk kembali ke pangkuan keluarga masing-masing. Kebetulan di UiTM kita akan memulakan cuti semester sebenarnya dan akan kembali pada 13 hari bulan, tapi nampaknya ini jadi period PKP. Tapi saya yakin para pelajar, khususnya pelajar UiTM di Cawangan Sabah, mereka faham situasi ini dan akur dengan keperluan untuk sama-sama pastikan bersama-sama dengan kerajaan, bersama-sama dengan pihak yang berkuasa untuk pastikan kita dapat menewaskan COVID-19 ini, kita putuskan rantaiannya, kita putuskan penularannya. InsyaAllah selepas ini anak-anak sekalian, para mahasiswa boleh look forward untuk balik kampung masing-masing. Tapi jangan lupa kita punya sesi juga akan bermula selepas PKP 2 ini, dan kita akan teruskan dengan pembelajaran secara ODL. Jadi we look forward to that. All the best. Yeah. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian. Saya kira itu saja yang dapat kami bawakan kepada anda situasi di dalam kampus UiTM Cawangan Sabah ini. Dengan itu, kekalkan momentum anda untuk berada di rumah, stay at home, duduk di rumah, kita mesti menang. Untuk itu, sekian daripada saya. Kita teruskan bersama Syafiqah dan Ridwan di Angkasa Furi. Silakan. Terima kasih Mas Rona. Itu dia bagaimana inisiatif yang dilakukan oleh UiTM Sabah dalam memastikan kebajikan pelajar yang terjaga waktu PKP ini. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Nurianti. Ya, Doktor, kalau kita lihat tadi petikan kata-kata daripada Rektor Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah, beliau berkatakan dalam fasa ini adalah satu peluang untuk kita mengajar pelajar-pelajar ini mengambil situasi yang sukar dan payah ini menjadi satu pembelajaran secara tidak langsung, menguatkan mereka di masa akan datang. Bagaimana Doktor melihat konsep ini akan diterjemahkan selepas daripada PKP membentuk pelajar yang lebih kuat dan matang? Betul, saya bersetuju kerana keadaan yang sebegini kita tidak dapat, kita tak lalui selalu. Jadi normal itu kita akan mengalami normal yang baru setelah habis RMO ini nanti. Jadi sebelum ini mungkin kita rasakan pelajar tidak boleh belajar secara online, disebabkan oleh distraction dan sebagainya. Tapi apabila kita sudah mengimplementasi ODL yang tadi disebut oleh Rektor UiTM Sabah itu yang bermaksud online distance learning, itu akan mengajar pula pensyarah dan juga pelajar untuk mempelajari teknik baru untuk pembelajaran, dan pelajar secara tidak langsung akan mendisiplinkan diri. Kalau kita mahu ilmu, kita kena praktis disiplin untuk terus belajar melalui online contohnya. Dan contohnya tadi seperti yang klip saya telah ditunjukkan daripada Sabah tadi, kita boleh lihat ramai lagi student yang berada di kampus yang membantu pihak-pihak pegawai di UiTM itu tadi untuk meneruskan kehidupan kita sebagai pelajar dan juga pegawai UiTM, walaupun keadaan yang sudah berbeza di dalam keadaan kita yang kacau bilau dalam pandemik COVID-19 ini. Mungkin yang terakhir sekali, mungkin Dr. Nurianti boleh berikan kata-kata nasihat ataupun kata-kata positif kepada mereka yang terperangkap di hostel UiTM ataupun di mana-mana kampus yang lain, universiti lain, dan juga yang paling penting pensyarah ni agar mengekalkan psikologi ataupun aura yang positif ni. Silakan Dr. Ya,
kepada semua pelajar-pelajar saya dan pelajar-pelajar pensyarah lain yang berada di UiTM, di mana-mana IPTA dan IPTS yang lain yang tersangkut di asrama dan sebagainya, bertabahlah. Keadaan ini adalah bukan selamanya, dia adalah sementara, dan itu adalah kita menjalankan tanggungjawab sosial kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai manusia untuk break the chain, orang kata. Jadi kalau kita faham role kita sebagai dengan melakukan tindakan stay at home, stay in your dome itu untuk membreak the chain, dan kita akan rasa tidak terasa terlalu stres kerana kita memainkan peranan penting untuk membantu frontliners kita contohnya. Dan lakukanlah, cuba seperti yang saya katakan tadi, cuba untuk melakukan rutin senormal mungkin sebelum RMO itu, tetapi di dalam ruang lingkup yang tanpa perlu keluar. Dan kepada pensyarah-pensyarah yang seperti saya sarankan tadi, sebelum kita lakukan ODL, kita tanya dulu adakah pelajar kita bersedia, dan kita harus lebih kreatif untuk memastikan pembelajaran dan proses pembelajaran itu tidak meninggalkan certain segment of our student. Kerana kita harus faham, kalau contohnya UiTM sendiri, pelajar kita bukan pelajar yang have, bukan pelajar yang ada juga semuanya, ya. Jadi kita kena tahu untuk pastikan teknik pembelajaran kita itu tidak meninggalkan orang. Jadi seperti saya sarankan tadi, mungkin boleh synchronous learning live ataupun asynchronous learning, maksudnya recording, atau juga menggunakan klip-klip pendek dan independent study. Jadi saya ingin ucapkan selamat berjaya kepada semua, kepada diri saya sendiri, kepada student dan kepada frontliners kita, kepada rakan media kita, untuk kita menempuh situasi yang tak terjangka ini. Baik, terima kasih ucapkan kepada Dr. Nurhayati. Sentiasa setia bersama dengan kita, baik di studio maupun di rumah. Semangat dan positif itu yang kita nak lihat. Saya nampak gitar kat belakang, nanti boleh ajar saya main gitar. Hobi baru. Okeylah, terima kasih banyak-banyak Dr. Nurhayati. Kita berkongsi bagaimana dari aspek psikologi, kesannya kepada pelajar dan juga pensyarah. Dan selepas ini kita ke mana, Syafiqah? Selepas ini kita nak berehat seketika, dan selepas ini kita nak bersama dengan pengakap. Jadi jangan ke mana-mana. Dapat laporan daripada